Singapura pun ya, kita ada kuliah, ada apa, kita ada apa semua, teruskan juga. Kita jumpa dia sekejap aja, sekejap, satu sesi aja. Lepas tu Habib apa tu, teruskan acara engkau, teruskan acara engkau. Sebab tak semua orang yang kat masjid tu akan datang jumpa dia kan. Tak semua datang kat masjid jumpa dia. Cerita sikit lah ya, masih teringat lagi dia datang Singapura, datang rumah kita sudi, datang rumah kita, rumah flat aja ya. Jemput aja, dia tak suka kalau orang yang bawa dia tu kasih keputusan sendiri. Oh tak boleh, Habib sibuk, oh Habib busy. Dia tak suka, dia suka nak raikan. Siapa dia nak raikan, dia raikan. Dia jumpa dia, Habib jemput Habib dia besok khutbah di Masjid Sultan. Kemudian sekalian acara di Masjid Makam. Kalau Habib lapang, jemput datang rumah aku. Kalau Habib sudi, ada yang bawa dia, tak boleh, Habib sibuk, tight schedule. Habib marah. Apa dia cakap tadi? Suruh begitu. Aku lapang, aku datang. Allah, kali betul besok ada acara di satu tempat, dah keluar. Dia orang ni ikut gerak hati ya. Dia nak datang, dia tak datang tau. Dia tak peduli tau. Kadang dah nak sampai tempat kita, dah sampai kona. Belok sana, aku nak pergi tempat lain. Yang kalau kita lah orang dah undang, majlis besar, ribu-ribu orang dah tunggu. Kalau kita lah orang dah undang kita tak jadi datang, tu namanya mungkin janji, bohong, berdosa. Tapi mereka tak dosa ke? Mereka special. Mereka tak mungkin janji, tapi kita yang ingkar janji. Iaitu apa? Nak jemput dia datang, tapi kita ada buat cemar. Kita tak layak, majlis kita rosak ataupun kitanya kotor. Maka kita yang breach the contract. Sebab itu dia tak datang. Mereka tu orang-orang yang faham hakikat. Mereka dia tak jalan kecuali ikut isyarat. Mereka tak akan ikut hawa nafsu. Kalau kita tak jadi datang tu ikut hawa nafsu. Mereka tak datang tu pasal apa? Tak dapat keizinan. Istikharah mereka, penghabisan, keluar result, jangan pergi. Tapi dah sampai konar, simpang lain. Kita tunggulah. Tuan rumah tak boleh marah. Tapi tuan rumah kena sedar. Kenapa? Apa dia kena sedar? Apa silap dia? Sampai begitu ya. Dah tak nak pergi satu acara, orang tunggu. Tak apa, aku nak pergi rumah Abu Zaki. Datang rumah kita, duduk makan, anaknya tengok ikan kita dalam pisteng. Habis kemudian kita dekat rumah flat kan kecil hallnya. Dalam bilik belajar kecil lagi lah. Masuk dalam bilik belajar, tengok, Alhamdulillah. Sebab itu gambar kita kat rumah, yang gambar Habib-Habib tu dari Singapura. Dari dulu semua tu dari Singapura semua itu. Dia datang, dia tengok, rumah kau ni ada bilik belajar, ada begitu berkat, ada tarim. Dia bilang di sini, Alhamdulillah. Sudi masuk bilik belajar kita, sudi. Begitu ya. Datang rumah kita di Hadramaut. Rumah Hadramaut, anak kita bertunang. Keraplah dia datang rumah kita. Orang ni tak ada pilih-pilih siapa-siapa dia datang. Datang rumah kita, anak kita bertunang. Wakil sana kita tunang ada ya, sana itu budaya kita Islam ya, bukan setakat budaya Melayu ya, itu syariat ya. Wakil sebelah lelaki Habib Kazim. Wakil sebelah perempuan Habib Muhammad bin Abdullah Idrus. Nak tahu sana wakil-wakilnya Habib-Habib ya. Kami dari pihak laki-laki datang nak mengikat janji atas peminangan semua gitu. Sama dengan kita ada wakil-wakil semua. Habib Muhammad terima semua, Habib Umar tengahnya baca. Studi datang rumah kita, duduk rumah kita, semua tengok walau sejenak sekalipun. Kemudian yang rumah kita bikin hall Habib Mali, datang naik atas dekat apa ruangnya besar. Dekat duduk atas. Kemudian turun ada bilik-bilik musalla kita. Aku selalu datang rumah ni tau Abu Zaki. Rumah tuan milik dulu, wali rupanya bilik rumah tu. Aku selalu datang rumah ni, aku duduk di sini. Bilik inilah aku duduk dan di tepi sinilah aku duduk. Rupanya tempat yang duduk tu lah kita bikin mihrab. Sekarang bilik tu, dulu bilik Tok Cik tu duduk situ. Dia duduk ke situ. Jadi Habib Umar selalu datang ziarah orang alim. Padahal bukan Habib tau, tapi orang-orang salih datang duduk situ. Dan rupanya di bilik situ dekat corner yang mereka duduk tu lah saya bikin mihrab. Itu bilik tu jadi study room. Dia bikin mihrab, rupanya subhanallah ya. Apa tempat tu terpelihara rupanya. Rumah ni aku selalu masuk tau Abu Zaki. Habib masyhurnya pun bilang aku jumpa Tok Syekh ni, kami selalu datang sini. Di bilik inilah. Bilik bawa musalla tu ya. Siapa dah pergi rumah saya? Dah tidak pergi. Belum. Siapa dah pergi rumah saya? Oh tak banyak ya. Yang jauh ke Hadramaut dia. Kenapa? Di bilik ni lah aku duduk. Dekat corner ni lah. Dekat mihrab. Subhanallah, terperanjat kita. Rupanya yang aku pilih bikin mihrab tu adalah tempat perhimpunan wali rupanya. Allah ya. Allah begitu benar syarat dia begitu. Allah syukur kita. Yang kita dengar tahu sudi dia datang. Allah ya. Sudi dia datang. Dia kan orang besar kan. Allah, dia kan orang besar. Sudi datang. Kalau datang masuk kampung kita, satu kampung suka. Alhamdulillah dengan berkat dia itu dia Habib datang rumah kampung kita. Ada satu orang tua. Al-Khatib aku tak salah kita. Sakit. Dah nyanyuk lah dah tua. Hari-hari dengar radio Habib Umar punya ceramah, hari-hari dengar. Habib Umar, ni Umar bin Hafiz, anak Habib Muhammad bin Salim, hari-hari dengar. Dia sakit, Habib Umar dengar dia, Habib Umar datang ziarah dia. Tapi ketika Habib Umar datang ziarah dia, tengah tak ada orang laki-laki, orang perempuan bukakan pintu, dia masuk cakap dengan Habib,
Dia tak kenal, dia tak kenal Habib Umarnya. Yang orang perempuan kan, kalau kita kan Habib, apa khabar Habib gitu. Yang kat belakang tu, Pak, ini Habib Umarnya. Apa? Tak tahu, dia tak dengar. Dia tak tahu. Kau siapa? Aku Umar. Umar ya. Dia sebut Umar aja. Tak kata aku Habib Umar bin Hafiz. Tak ada. Aku Umar. Umar ya. Kau duduk mana? Duduk sini. Oh ya, bagus. Kau bikin ngajar ya. Begitu gini. Tak kenal. Dia tak tahu yang dia punya idola, dia punya favorite dia tu datang daripada, kalau kita macamlah artis yang kita pujaan. Dia tu rupanya macam apa, Sabaria Mansur dengan Kasim Selamat lah. Selalu dengar tapi tak pernah jumpa orangnya. Sekali jumpa, oh ini rupanya. Dia dah nyanyuk, dia tak kenal. Dah nyanyuk, dia tak dapat. Kau siapa? Omar. Omar ya. Kau duduk mana? Duduk gini. Majo. Gini. Gitu aja begitu. Anak-anaknya kat dalam. Apa? Terus. Habib Omar dah berapa pamitan balik semua. Sekejap lagi ada anaknya balik. Orang perempuan dah bilang, bang, tadi Habib Omar datang ziarah bapak dah tak kenal dia. Ya Allah. Pergi dapatkan lagi. Patah balik lagi Habib Omar. Allah, patah balik lagi Habib. Ya Allah, Habib Omar, aku tak ingat kau, aku tak kenal kau. Begitu. Ya Allah. Semua tu cerita-cerita yang kita bilang kecil-kecil lah ceritanya, tapi mencuit hati tengok cara kehidupan mereka begitu ya. Cara kehidupan mereka. Sudi datang, kalau dengar orang sakit datang, Habib Omar datang. Dia selalu bilang kota Tarim ni kota wali. Kita jangan hanya muliakan yang Habib-habib ulama-ulama yang besar, yang memang semua orang pun muliakan. Yang kita kena pastikan, yang kena jagakan, yang kita tak tahu rupanya dia orang istimewa Allah Ta'ala. Lantaran dia doa kita dikabul Allah Ta'ala. Lantaran dia rahmat Allah Ta'ala turunkan. Lantaran dia ada berlaku perlantikan. Wali-wali mastur. Yang kau nampak jiran kau berjalan pergi pasar beli kentang, jiran kau itu kadang-kadang itulah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana istilahnya kami masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali yang masyhur adalah lantaran berkat promotion dia, lantaran recommendation daripada dia. Daripada wali-wali mastur. Begitu, masya-Allah. Jadi siapa pun dia begitu datang sudi ziarah Allah. Dan rumah kita yang kita saja kan, bukannya orang siapa saja sudi datang ziarah. Sudi datang ziarah. Rumah kat Singapura kecil gitu pun sudi datang ziarah. Apa rumah Hadramaut tu lagi pun datang ziarah. Alamak. Akhlak mereka ya, akhlak mereka. Malam-malam saya nak pergi kedai cari barang, kedai banyak dah tutup lah tengah jalan. Tak tahu ada kereta, tin. Muzaki, nak pergi mana? Naik. Dia satu kereta. Keretanya dah penuh, suruh naik. Tak apa Habib, dekat saja aku nak jalan. Naik, ni malam-malam sejuk. Tak apa Habib, terima kasih, aku jalan sikit aja Habib. Kalau kita naik, anak dia kena turun tau. Pasal apa? Dah penuh kan dah ramai itu. Tak apa Habib, aku dekat sini, kedai ini aja Habib, kedai ini aja aku nak pergi dekat sini Habib. Boleh, betul boleh. Dia tak tegal tengok kita tua-tua jalan malam-malam seorang kan ya. Suruh naik kereta dia. Allah. Begitu dia akhlak lah ya, akhlak ya. Semua. Itu yang buat kita makin rindu dengan dia, sayang dengan dia. Belajar ilmu dengan dia tu, ilmu tengok lah. Kita belajar ilmu tak adalah banyak kita nak belajar. Tengok akhlak dia tu, tengok tingkah laku dia tu, semua tu Allah mencerminkan orang-orang alim. Tingkah laku dia. Kalau kita lah pakai cincin daripada makam sekalian, orang akan bilang khurafat syirik. Syirik tu kalau kau menduakan Tuhan. Syirik tu kalau kau mengatakan benda ni ada power, ada apa semua, ya. Tapi kalau barakah khasiat, Panadol tu pun makan Panadol syirik tak? Yang sembuhkan kita Allah. Panadol ada khasiatnya, Panadol ada khasiatnya, ya. Itu namanya barakah apa yang dah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau selalu dibangga menjadi salah satu kebanggaan dia kalau pakai cincin putih dia tu apa tu daripada makam Habib Noh. Batu nisan Habib Noh jatuh, pecah bumbungnya, nisannya patah, orang ganti nisan baru, maka yang tu orang bikin tanda hati. Saya tunjuk daripada makam Habib Noh tu. Daripada makam Habib Noh. Kalau ada orang sakit ke apa, jumpa dia, sini hati sebut, ini makam Habib Noh. Baca Fatihah dengan berkat Habib Noh Singapura. Mudah-mudahan kau sembuh. Kalau kita bilang ini apa ni, mentera lah ke apa, kalau kita ni orang alim bikin ya, dengan berkat Habib Noh Singapura, mudah-mudahan kau disembuhkan Allah Ta'ala. Ini ada alat perutusannya, cincinnya lah sebagai tanda lah ya. Sebagai tanda. Mintanya kepada siapa? Allah. Tawasulnya apa? Bukan pada cincin, tawasulnya pada Habib. Tawasulnya pada Habib. Yang kabulkan Allah, tawasulnya pada Habib. Ini sebagai apa tak? Tanda kenangan aku ingat dia. Tanda aku ingat dia. Macam kita lah rindu sama abang kita ke, sepupu kita ke, kita pegang sapu tangan pemberian dia ke gitu. Mudah-mudahan lah kau selamat, mudah-mudahan. Kayak gitu aja. Syirik tak?
Kan tak syirik. Mudah-mudahanlah gitu. Kau doakan, mudah-mudahan kau di sana, kau doakanlah aku tengah nak ngadap exam ke apa. Kita pegang kain yang dia beri kita tu. Kan begitu. Itulah, itu contohnya saja. Dia tengok maksud dia muliakan. Nanti buka cincin dia, baca Fatihah. Dengan berkat Habib Noh Singapura, Allah sembuhkan sakit kau ya. Tanda ingat, tanda ingat orang-orang alim ya. Sebab itu akidah tu dalam hati. Akidahnya budak pada Allah Taala. Dia tahu apa yang dia bikin. Dia tidak memuja itu cincin. Dia tidak memuja itu Habib. Dia mengagungkan Allah. Dan dia termasuklah mengagungkan Allah ialah yang mengagungkan apa yang dibesarkan oleh Allah Taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar Allah, maka yang sedemikian itu daripada hati yang bertakwa. Syiar Allah apa? Siapa yang Allah Taala besarkan tu besarlah. Batu aja Allah Taala besarkan jadi besar. Innas safa wal marwata min syairillah. Sungguhnya bukit Safa, bukit Marwah. Siapa biasa bukit Safa, bukit Marwah? Dia apa daripada apa? Tembaga ke daripada mutiara? Ke daripada permata? Batu. Tapi pasal Allah Taala bilang mulia tak sah haji kecuali kau sa'i dan kau naik atas bukit Safa dan Marwah. Apa dimuliakan Allah Taala jadi mulia ya. Apa dimuliakan Allah Taala jadi mulia. Baik. (242) ya. Pengajaran yang ke-48, betul? Berkata seorang hakim. Hakim tu siapa ya? Hakim ni bukan hakim qadi, itu seorang ahli hikmah. Seorang ahli hikmah ya. Pada masa dahulu, padahal ia berjalan kepada segala negeri kerana mengajar, ia akan manusia akan 6 patah. Pergi mengajar senegeri-negeri, mengajar orang 6 patah saja. Sebab tu yang ada orang alim mana-mana dia pergi, topik itu tak tinggal. Itu menjadi topik pegangan dia. Ini tak ada modal lain tau. Bukan tak ada modal lain. Itulah yang dia rasa paling besar. Company Panadol, dia ada jual ubat lain tak? Panadol tok-tok. Betul tak? Panadol tok-tok. Siapa? Tapi laku tak? Laku. Bukan tak ada modal lain. Tapi itulah menjadi obatnya. Orang lain jual obat lain. Aku jual itu aja. Tok-tok. Baik. Kalau orang jual jamu gandrong, jamu itu aja, dia tak jual jamu lain. Itu dia tak ada itu apa yang dia itulah jadi pegangan dia. Dan dia tahu pegangan ini 6 ramuan ini selamat, bagus. Barang siapa tiada berilmu, maka tiadalah mulia dia di dunia dan di dalam akhirat. Tak ada ilmu, tak ada mulia ya. Kenapa tak ada mulia? Tak takut Allah. Kenapa jadi tak mulia? Amalnya tak karuan. Kenapa tak mulia? Tak ada ilmu, tadi tak malu. Kenapa tak mulia? Tanpa ilmu jadi tingkah lakunya semua tak betul. Orang buat kau tak buat, orang tak buat kau buat. Kan jadi pelik. Tak mulia lah di dunia, tak mulia, akhirat pun tak mulia. Baik. Kedua, barang siapa tiada sabar daripada berbuat ibadat di atas pedih dan di atas susah dan menjawab maksiat atas kedatangan bala, maka tiadalah baginya bekal pada akhirat. Baik ya. Barang siapa tiada sabar daripada berbuat ibadat atas pedih dan atas susah dan menjawab maksiat pula di atas kedatangan bala. Masya Allah, ini orang tak betul ya. Tak sanggup nak bersabar atas buat ibadat dan tak sanggup pedih, susah payah. Nak buat ibadat dia kena susah. Anak bukan tak nak buat, tapi susahlah anak kerja. Anak bukan tak nak hadir kuliah, tapi susahlah sebab anak ini. Nabi bilang kalau sembahyang subuh, sembahyang isyak tu, kalau orang tahu merangkak pun dia datang. Berangkat tu maknanya susah. Kalau orang tak sanggup, dia nak yang kuliah yang paling senang, ikut waktu dia, ikut relax dia dah makan, dah tidur, dah puas-puas pada kuliah sekejap aja. Tak mengganggu dia sikit pun. Allah. Yang paling dekat sebelah tepi tingkap dia betul. Yang lain dia tak kuasa nak datang. Habis kalau dia nak amal pun amal yang paling relax sekali. Masjid nak cari yang ada aircon, tak ada aircon tak nak. Umpamanya ya. Kalau ada kereta baru nak pergi. Kalau tak ada kereta, tak sanggup nak jalan kaki pergi kuliah ke apa umpamanya ya. Tak sanggup nak tanggung susah payah, tanggung ngantuk, tanggung urusan kita kena tepikan sekejap, tanggung lenguh kaki duduk lama, tanggung perbuatan aku kena tangguhkan sekejap. Semua itu yang kecil-kecil. Kalau orang dulu lagi susah, tinggalkan negeri beribu batu, nak cari ilmu sampai bertahun-tahun, lagi susah merentas hutan. Mereka dulu nak ibadat jalan sampai ke tanah Melayu kan merentas hutan namanya. Kan hutan tok-tok
kok boleh sampai ya. Kadang-kadang saya kalau sampai sekarang pergi Melaka, pergi KL, saya tengok macam mana orang dulu punya dakwah ya. Sekarang aja kita nak pergi pun susah ya. Naik kereta pun penat juga ya. Mereka dulu jalan tau. Tak semua orang ada kuda, bukan orang-orang lain semua ada kuda. Pergi satu tempat naik perahu. Ke satu kampung kan jalan. Sampai pula setiap pelusuk tau. Dari Banjar, Bugis, Padang, Fatani, Jawa, semuanya sama ilmunya. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, semuanya sama. Subhanallah, sampai pula susah payah. Siapa tak sanggup susah payah, kemudian menjawat maksiat dengan pada ketika bala, tengah dapat bala buat maksiat. Allah, tengah dapat bala makin buat maksiat. Na'udzubillah. Maksiat apa? Maksiat tak redha. Maksiat apa? Tengah bala umpamanya tengah sakit masih nak dengar radio. Tengah sakit tak sembayang umpamanya lah. Begitu ya. Tengah sakit ke hospital sempat matanya tengok nurse umpamanya lah ya. Begitu. Tengah sakit ke hospital dengan nurse bukan main, banyak atau patient bukan dengan nurse bukan main lagi ya. Itu tak harus injekkan aja. Begitu ya. Allah begitu ya. Semua tu tengah sakit lah dia ni bala. Tak dapat apa, maka tiada baginya bekal pada akhirat. Kena strive ya. Ingat ya. Orang akhir zaman tuntutannya lah berkorban jiwa ya. Berkorban jiwa. Yang orang sanggup nak berjuang dengan Imam Mahdi. Betul lah, baguslah. Maknanya nyawanya jadi pertaruhan. Kita maksiat pun kita tak sanggup nak korbankan, agak nak sanggup korbankan nyawa ke? Wahai sekalian yang tak sanggup korbankan maksiat, jangan kau haraplah kau sanggup nak sedekah ke, nak korbankan waktumu untuk ibadat, apatah lagi nyawamu, jauh sekali. Sayugia kau korbankan maksiatmu dahulu. Sayugia kau korbankan maksiatmu dahulu. Yang tak sanggup korbankan maksiatmu, tak ada manalah kau boleh korbankan waktumu, tak ada manalah kau boleh korbankan konsentrasimu, tak ada manalah kau boleh korbankan dirimu untuk dapat kuliah, apatah lagi kau nak korbankan nyawamu. Tak adalah. Tak payahlah. Tak payah. Kau kena fight dulu, strive, struggle, berhenti maksiat. Struggle, susah payah buat ibadat. Ya, nanti baru nanti Allah Ta'ala meningkatkanmu. Ya. Tidak, tak ada bekal ke akhirat. You got nothing. Why? Because you are good for nothing. Because you want good everything. That's why your amal jadi terpelanting. Tak boleh begitu ya. Na'udzubillah al akhir, when you fall, you akan kena banting. Barang siapa ada ia bebal dan kurang akal, maka tiadalah ia manfaat dengan ilmunya. Bebal dan kurang akal ya. Tak ada manfaat. Dapat ilmu pun begitu. Subhanallah. Maknanya ilmu lain, cerdik lain tahu ya. Cerdik lain. Kalau orang yang cerdik, akalnya bagus, belajarnya sikit, tapi fahamnya dalam. Maksud bebal sini tak boleh faham. Kenapa tak boleh faham? Terblok. Dengan banyak maksiat, dengan banyak pandang haram, dengan banyak cinta dunia. Maka banyak ilmu pun tak ada manfaat. Bebal. Kenapa? Macam mana nak bilang dia alim? Kalau dunia tak ada nilai pun dia tak tahu. Kata Imam Ghazali. Macam mana nak bilang dia alim? Kesalahan dirinya pun dia tak kenal. Itu bebal tu namanya. Tak manfaat banyak ilmu. Tapi kalau orang yang cerdik tahu kepentingan akhirat, cerdik tahu dosanya, cerdik tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit ilmu pun manfaat. Ya. Jadi orang yang bebal ni bukan maknanya bebal bodoh, belajar tak faham, itu bebal lain lah ya. Ini bermaknanya tak tahu nilai mana betul tak betul. Tak tahu dirinya banyak dosa, ia bebal. Tak tahu kepentingan akhirat lebih daripada dunia, ia bebal. Banyak ilmu pun tak guna. Jadi ilmu dipakai untuk dunia. Ilmu dipakai untuk dunia. Ilmu buat dia rasa bahawasanya didauki walaupun dia ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik. Tak ada manfaat ilmunya walau banyak sekalipun ya. Barang siapa tiada takut akan Allah Ta'ala, yakni tiada mengerjakan segala suruh Allah dan tiada menjawab akan segala tegahnya, maka tiadalah baginya mulia pada lillahi Ta'ala. Dia tak ada mulia ya. Tidak buat suruh Allah, tidak tinggal daripada tegah Allah, tak ada kemuliaan ya. Kenapa? Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Orang yang paling takwa dapat kemuliaan. Kurang takwa, kurang kemuliaan. Tak ada takwa, tak ada kemuliaan. Tak ada takwa, tak ada kemuliaan.
tak jaga maruah dirinya. Allah bagi dia kemampuan, tapi tak buat. Allah beri dia tenaga, kemampuan, akal fikiran, kekuatan badan, tak ibadat. Allah beri dia kemampuan tapi masih disuka maksiat. Berpuluh kali terjerumus dalam maksiat. Kau buat selamba je. Buat selamba. Tak ada dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Contoh ya. Orang ada diberi dalam lemari baju baik-baik, cantik-cantik. Tapi sengaja nak pakai baju yang comot-comot, apatah lagi ada bekas taik cicak lah, bekas taik burung lah, taik apa semua. Agaknya itu ada kemuliaan tak? Dan tentu orang yang miskin, bapa kedana, bajunya sederhana tapi tak kotor. Lebih baik dia ada baju cantik-cantik tak pakai, tapi dia baju yang kotor-kotor juga dia sangkut. Hari-hari pakai baju kotor. Mulia tak? Kalau pakai sangkut baju yang kotor aja, bernajis saja, kau dah tak mulia. Ini kan pula kau amal yang lebih najis. Amal maksiat tu najis. Dan kau diberi, bukan kau tak diberi. Kau tahu ada amal ini, kau tahu ada kuliah ini, kau tahu ibadat ini. Kau tak pakai. Kau pakai kehidupan harianmu, kau bersarung maksiat hari-hari. Kau bersarung tegahan Allah Ta'ala hari-hari. Kau menanggalkan suruh Allah Ta'ala hari-hari. Mulia tak? Ya tak mulia. Tak mulia ya. Kalau pakaian saja, kau ada pakaian yang baik, kau tak pakai aja, dia tak mulia. Ini kan pula kalau kau pakaikan dirimu perkara-perkara maksiat, jauh lebih tak mulia. Tak ada mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa tiada ia menyuruh, maka tiadalah baginya senang di dalam akhirat. Tiada menyuruh ya, tak ada senang ke akhirat. Kenapa orang akan tuntut kau? Ya Allah, ini Wak Haji kalau pergi masjid, pergi aja tak pernah ajak aku sekalipun. Kau tak suruh orang tuntut kau tak? Kat dunia, kepolah, janganlah anak orang nanti apa kata maknya, apa kata bapaknya nanti ya. Tak maulah, masing-masing lah. Begitu. Nak jalan cuma kat tangan, Haji pergi dulu ya. Kita kan macam tak kacau orang ya. Akhirat dia bilang itu kau sudah abaikan. Begitu ya. Apalagi kalau kita dalam kuliah-kuliah nak cakap benda-benda sikit takut orang tersinggung. Kat dunia dia tersinggung, kat akhirat dia bersyukur. Ya. Kalau kat dunia kau tak nak singgung dia, kat akhirat dia komplain, ya Allah, dah kami hadir kuliah dia, dia tahu masalah ini, dia hanya kerana dia nakkan kami sayang dia, baik itu dia tahan tak sentuh kejelekan kami dan mengubah kami, ya Allah. Kena komplain. Kena komplain, kat akhirat tak ada bahagian. Baik ya. Tak senang kat akhirat. Barang siapa tiada ia menerima akan pengajaran orang, maka tiadalah baginya hujjah ke hadrat Allah Ta'ala. Dan sayugianya bagi segala yang akil itu membahagikan pada tiap-tiap harinya itu 4 bahagi. Baik ya. Dan yang itu tadi yang apa? Itu barang siapa tiada ia menerima akan pengajaran orang, maka tiadalah baginya hujjah ke hadrat Allah Ta'ala. Kataan dan sayugianya itu adalah perenggan baru. Perenggan bawah ya. Baik, itu adalah perenggan bawah. Yang atas 6 tu sampai perkataan ke hadrat Allah Ta'ala. Betul ya. Orang yang tiada menerima pengajaran orang tak ada hujah tau. Ya Allah, kenapa kau tak ada gini, tak ada gitu? Dia tak boleh bilang. Tak ada orang ajar aku ya Allah. Tak ada orang sebut aku ya Allah. Tak ada hujah. Aku dah hantar kiai, aku dah hantar orang alim, dan kau dah dengar pun, tapi kau yang tak nak terima. Tak ada hujah. Kecuali kalau orang tak ada mengajar dia boleh hujah. Ya Allah, tu kiai tak sampaikan aku ya Allah. Kiai sembunyikan ilmunya ya Allah. Kiai tak tegur aku ya Allah. Tapi kalau orang dah cakap, dia tak mau terima, kerana kita bilang, ya wis, aku dah cakap, dia tak mau dengar, ya wis, dah lepas takunan kubur. Dah lepas, aku dah lepas. Bermakna aku dah lepas, maka dia tak ada hujah atas aku. Dia tak boleh minta klaim daripada aku. Begitu ya. Jadi orang yang berakal pulanya akil. Sebab itu yang orang namanya agil ya. Agil tu akil lah. Akil ya. 4 bagi waktunya. Pertama, buat ibadat pada Tuhannya. Kedua, mengira-ngira perbuatan dirinya. Ketiga, menjunjung segala ulama yang mengajar dia ilmu dan pada agamanya, yang memberi nasihat akan dia. Pertama, ibadat kepada Tuhannya ya. Ibadat pada Tuhannya. Yang kedua ialah muhasabah diri, tafakkur. Yang ketiga, khidmat agama, khidmat tuan guru, khidmat madrasah,
khidmat kiai, khidmat orang yang ajarkan kita ilmu, subhanallah, kerana orang tu dah khidmat kita sebetulnya. Betulnya dia khidmat kita lebih pada kita khidmat dia. Dia khidmat kita, kita khidmat dia mungkin dengan tulang part kerat kita. Tetapi dia khidmat kita dengan perkara kerohanian yang lebih memberatkan dia. Baik ya. Beri yang mengajarkan kita. Yang keempat, bersuka-suka dengan segala barang yang dihalalkan Allah Taala. Serta baik niat, tetapi jangan berlebihan pada menolong pada ibadat. Betul. Yang keempat ini adalah membantu bagi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kena ada yang sukakan dengan benda yang halal, seperti apa orang bilang hobi. Burung, lagi kalau ada acara-acara zapin, semua tu diharuskan dalam agama. Jangan banyak-banyak, asal jumpa je zapin, asal habis jumpa je bawa burung, semua itu aja. Pagi sampai ke petang tengok burung. Bukan, semua tu diharuskan. Hobi yang begitu yang diharuskan dalam agama. Dengan ada yang keempat ini, makin menaikkan yang ketiga ini. Bukan yang makin empat ni kau banyak, yang empat ni makin merosot yang ketiga ini, itu namanya lara. Kalau yang keempat banyak sangat sampai merosot yang tiga ini, yang tiga pertama ni, itu namanya lara. Tapi kalau dengan ada yang empat, maka yang tiga ni makin naik, itu namanya membantu. Itu namanya bantu ya, diharuskan. Di antaranya apa yang keempat ni? Isteri. Isteri kan diharuskan balik dengan isteri. Yang ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Bergantung kepada yang ketiga pertama. Kadang-kadang kadang-kadang kita tengok orang. Yang keempat ni kadang-kadang, kalau yang keempat kalau banyak membuatkan kalau banyak dan membuat merosot yang tiga, itu namanya lara. Tetapi yang empat ni walau sedikit tetapi membangkitkan yang tiga ini, itu catalyst namanya, penggalak. Itu namanya apa? Booster. Booster, penggalak ya, itu namanya booster. Tetapi yang ada orang kita tengok, loh yang keempatnya kok banyak. Kau tengok dia larang ke tidak? Dia lalai ke tidak? Kalau dia tidak, bermakna yang dia punya yang tiga ni sangat banyak. Dia punya tiga ni sangat banyak. Sehingga memerlukan dia untuk absorb benda yang banyak. Begitu ya. Perlukan dia banyak. Yang keempat ni tak sayugian yang banyak. Tak sayugian yang banyak. Kenapa? Tengok tandanya. Kalau dengan ada yang keempat, yang ketiga tak meningkat, bahkan lebihkan dia saja, itu namanya lara. Ya. Tetapi kalau yang keempat ni, kadang-kadang setengah orang yang keempat ni banyak. Kau tengok yang ketiga dia tu macam mana? Ketiga dia jauh lebih banyak. Bermaknanya dia memerlukan untuk dia punya, untuk relax dia, booster dia tu lebih banyak. Kenapa? Stres dia jauh lebih banyak. Tekanan dia lebih banyak. Orang-orang alim ni banyak tekanan tau. Doga dia tak macam kita. Apa yang ada pada kita dari sudut nafsu masih ada sama dia tau. Dia bukan Nabi. Dia tidak maksum. Apa yang ada selera pada kita ada pada dia. Kita suka rumah besar, dia suka rumah besar. Kita suka pakaian indah, dia suka apa-apa pun lah, makan semua. Dia manusia namanya, tapi dia kekang. Itu yang buat dia tahan dan terkekang. Dia tak tidur, dia ngantuk. Dia puasa ialah puasa haus, ya. Dia berjauhan daripada anak isteri, dia kangen. Sama juga. Tetapi dia kiranya menanggung segala kepayahan itu. Maka perlulah ada relax sedikit. Sebab tu Habib kalau datang, kau jangan seksa dia. Datang dia ceramah. Kadang-kadang ada bual-bual yang relax sikit. Kadang-kadang ada baca kasidah-kasidahnya tu untuk relax dia sikit. Dan kadang-kadang dalam itu tiga mesti ada tidak ceramah. Tidak ceramah. Ada bawa pergi ziarah. Kadang-kadang ajak pergi mana? Ada pergi shopping kalau dia nak shopping. Ada keperluan. Kadang-kadang semua yang harus. Tapi biasanya kalau macam Habib besar dia tak shopping. Kalau nak dia minta. Kita kasih dia waktu. Habib ada nak beli apa? Aku belikanlah. Sikit oleh-oleh coklat ke apa untuk cucu aku nanti. Begitu ya. Kadang-kadang bawa pergi mana kita kalau Habib Umar, Habib Masyur kalau datang Singapura, kita bawa pergi mana? Pergi zoo. Jadi zoo tak ada ceramah tak? Tak ada ceramah. Tapi buat dia seronok dan benda haruskan buat dia relax. Pergi zoo, mesti ada salah satu cara pergi zoo dan orang suka pergi zoo. Habib Salim Syatiri pun, Habib Salim Syatiri pergi zoo dan mereka kalau pergi zoo mesti nak tengok apa tu? Singa. Mesti nak tengok singa. Habib Salim Syatiri. Dan singa-singa ni kalau dengan Habib ya, ada respon tau. Haiwan kan tahu, kucing aja kan tahu kita sayang dia ke tak suka dia ke.
Macam tadi dia pergi kandang singa. Apalah dibaca? Ucap salam. Dengannya ngomong. Banking. Dia rasa singa dengan ahli bait, dia tahu, dia kenal. Ini kod banking. Jangan-jangan singa Wahabi. Wahabi juga disebutkan. Kalau Habib Omar cakap dengan singa, singa respon. Baca Qul Huwallahu Ahad. Depan makam singa pula. Depan apa? Depan kandang singa. Dia baca Qul Huwallahu Ahad. Kuat-kuat dia baca. Turis-turis semua tengok. Pedulikan lah. Dia baca, dia tengok. Kuat-kuat dia baca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian, Ya Asad, Rabbuna wa Rabbukumullah. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Diri singanya. Diri. Ada nyautnya. Ada responnya, subhanallah. Dia kenal wali Allah, utusan Allah. Utusan Allah dia kenal ya. Utusan Allah. Begitu. Jadi kita bawa dia pergi zoo. Kita kalau pergi Australia pun kadang-kadang Ustaz, mari Ustaz kita pergi pantai-pantai. Cuma kitanya yang tak minat. Kita pergi Sabah, pergi mana, pergi Sarawak. Ustaz pergi tengok Gunung Kinabalu. Diorang nak bawa. Kita bilang tak payah, aku tak kuasa. Dari jauh aku tengok dah cukup. Dah sampai puncak lah. Pandangan dah sampai puncak dah cukup lah. Badannya tak sampai puncak. Pandangannya aja sudah. Kita penat nak pergi ziarah gitu semua. Kita pula ada lama-lama benda-benda gitu semua kita tak kuasa. Mari Ustaz kita tengok pantainya, tengok gunungnya. Sama dengan Bukit Soga, sama. Hijau, tinggi, sama. Pantainya pantai Punggur, sama. Air pada pasir. Kalau air itu susu, pantai itu mutiara, nak juga aku tengok, tak pernah nampak ya. Ataupun air lautnya kelabu ke purple ke, nak juga aku tengok. Sama, ya sudahlah. Tak payah. Dah sudah begitu ya. Dah gitu. Tapi diorang nak bawa. Mesti ada time slot untuk bawa. Begitu ya. Tapi untuk relaxkan sedikit. Begitu. Jadi itu caranya. Kita pun begitu. Kalau di Fatani pulaknya ya, tuan-tuan guru suka mesti ada apa tahu dulu. Dululah. Kalau sekarang dia tak banyak lah. Dulu mesti ada kuda. Mesti ada pedang yang bagus. Bukan senantiasa pedang, tapi pedang tu buat dia punya hobi, dia tengok, dia begitu. Dan ada bela burung. Kalau sampai sekarang tinggal yang satu tu burung. Hampir kita pergi rumah tiap-tiap kiai sana. Baba ya. Ada sangkar burung yang cantik, ada burung dalamnya. Gitu untuk stres dia, hilang stresnya. Anak tak ada, anak kitab, senantiasa anak kitab. Anak kitab semayang, kitab semayang. Kalau tak ada yang 4, yang 3 ni merosot. Pasti. Tak ada 4, yang keempat, yang ketiga ni pasti merosot. Wallahu'alam bisawab. Relax ya agama kita ya. Maknanya suruh belajar, suruh kuliah. Yang ke atas kan suruh belajar, suruh mengajar, suruh kuliah, suruh lawan maksiat. Tetapi yang last ada relax. Siapa yang bilang agama kita tak boleh relax? Siapa yang bilang kalau masuk dalam bidang agama tak ada relax, tak ada fun, tak ada seronoknya, tak ada enjoynya? Enjoy. Baik itu dibenarkan. Kalau ada acara-acara, ada samra. Ada zafin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.